Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Mei bersama saya Ardi Herman Marzi. Berikut tajuk utama untuk malam ini. Gangbang JB Party, identiti penganjur dikenal pasti. Juga warga emas maut motosikal dirempuh lori. Identiti pihak yang menganjurkan sebuah pesta seks bebas Gangbang JB Party di negeri Johor telah pun dikenal pasti. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid, memberi jaminan dalang bagi acara tidak bermoral itu tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Beliau berkata pihaknya memantau rapi kes berkenaan dan menanti siasatan penuh yang sedang dijalankan Polis Diraja Malaysia PDRM. Apa juga tarikh yang dia buat, tempat mana pun yang dia ubah, dengan kesungguhan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan keseriusan PDRM, dengan juga komitmen saya seperibadi sebagai Exco Kerajaan Johor dan semua orang Islam, orang Malaysia yang orang Johor, bangsa Johor yang tidak mengizinkan perkara kutuk ini berlangsung, kat mana pun dia berpindah, kat mana pun dia berubah, kita akan pastikan dia tidak boleh dilaksanakan. Itu komitmen kita. Katanya akaun media sosial yang didapati mempromosikan acara berkenaan turut berjaya disekat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pengisytiharan Keputusan Peperiksaan SDKA dan SMA di Pusat Islam Iskandar Johor, Johor Bahru hari ini. Farid dalam masa sama turut menggesa agar orang ramai terus menyalurkan maklumat berhubung perkara itu kepada Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ atau boleh terus menghubungi laman sosial rasmi Muhammad Farid Muhammad Khalid. Seorang warga emas maut selepas dirempuh sebuah lori ketika sedang menunggang motosikal di kilometer 8 Gua Musang, Kuala Krai semalam. Mangsa Ishak Musa, 73 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah pada bahagian kepala selepas tercampak di atas bahu jalan raya. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Si Chun Fu berkata, kejadian berlaku kira-kira 4.20 petang ketika mangsa sedang menunggang motosikal jenis SM Sport 11OE dari arah Gua Musang menghala ke Kuala Krai. Mangsa dipercayai sedang bergerak masuk perlahan-lahan ke laluan utama selepas berhenti di tepi jalan sebelah kiri. Dua kenderaan yang berada di hadapan lori jenis Isuzu sempat mengelak ketika mangsa sedang masuk ke laluan tersebut. Namun, pemandu lori terbabit tidak sempat mengelak dan melanggar mangsa dari arah belakang di laluan yang sama. Pemandu lori yang berusia 23 tahun itu tidak mengalami sebarang kecederaan, manakala mangsa yang maut dibawa ke bahagian forensik Hospital Gua Musang untuk bedah siasat. Keputusan peperiksaan sijil pelajar Malaysia SPM 2022 akan diumumkan pada Khamis 8 Jun depan. Calon boleh mendapatkan keputusan peperiksaan SPM dari sekolah masing-masing bermula pukul 10 pagi. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan berkata slip keputusan akan dihantar melalui pos bagi calon persendirian atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan. Calon sekolah dan calon persendirian juga boleh membuat simakan keputusan melalui kaedah secara dalam talian di pautan myresultspm.moi.gov.my untuk mendapatkan slip keputusan peperiksaan SPM 2022 mulai 10 pagi pada 8 Jun sehingga pukul 6 petang pada 14 Jun. Semakan juga boleh dibuat melalui sistem pesanan ringkas SMS untuk mendapatkan ringkasan keputusan peperiksaan SPM 2022 dengan menaip SPM, nombor kad pengenalan, angka giliran dan hantar ke 15888. Sistem itu akan diaktifkan mulai pukul 10 pagi pada 8 Jun 2023 sehingga pukul 6 petang pada 14 Jun. Baik, susulan langkah kerajaan membenarkan jualan gula putih bertapis jernih atau premium kepada rakyat tanpa harga kawalan. Rata-rata pengguna yang ditemui bimbang sekiranya ada pihak yang mengurangkan stok gula putih bertapis kasar dan halus
untuk memaksa pengguna secara halus membeli gula premium dengan harga yang tinggi. Wartawan Khadijah Faisal ada butirannya. Menurut peniaga Nur Amal Abdul Muttalib, jika perkara itu berlaku, peniaga makanan adalah yang paling terjejas kerana terpaksa menanggung kos yang tinggi. Risau jugalah, macam kita macam tertekan jugalah kan. Sebab macam saya buat kuih, memang banyak pakai gula kan. Kita banyak memang biasanya kalau peniaga ni memang guna gula. Gula tu memang penting. Kalau naik harga tak tahulah macam mana. Kita susah nak naik harga, nanti customer pula lari kan. Kalau macam pengeluaran gula dikurangkan, gula yang biasa tu, susah lah. Macam parents saya, dia berniaga. Sekarang ni nak cari gula tu sama susah nak cari minyak. So macam kalau terpaksa beli yang mahal tu akan meningkatkan kos jualan lah. So maybe nanti pembeli pun akan berkurang. Ada juga pengguna bimbang ada peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga makanan dan minuman dengan alasan terpaksa menggunakan gula premium. Tapi kalau gula ni berkualiti, itu tak menjadi masalah. Tapi sekurang-kurangnya kerajaan kena fikirkan penggunaan gula ni adalah perlu bagi setiap orang pengguna kan. Contohlah kalau gaji sekarang, walaupun dia naik, lepas tu barang pun naik. Macam mana tu? Tak guna pun gaji berapa ribu pun, tapi harga barang lagi bertambah naik. Dia akan menambahkan kerisauan lah kepada pengguna. Bukan saja untuk orang biasa guna, tapi peniaga juga. Dia akan efek banyak juga untuk semua tier. So kalau tanya saya untuk penggunaan premium tu, kerajaan patut bagi lagi gambaran luas apa kelebihan dan juga lagi banyak media untuk ceritakan lagi apa kebaikan dia. 25 Mei lepas, kerajaan telah meluluskan permohonan dua syarikat untuk menjual gula putih bertapis jernih atau premium di pasaran tanpa kawalan harga daripada kerajaan. Bagaimanapun, kerajaan telah mengeluarkan arahan tegas kepada syarikat berkaitan untuk terus mengeluarkan gula putih bertapis kasar dan halus sedia ada pada kuantiti semasa 42,000 tan metrik sebulan untuk pasaran runcit. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Inflasi makanan dapat dikurangkan sebanyak 9.6% sejak pelancaran menu Rahmah Januari tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata ini menunjukkan kejayaan inisiatif kerajaan itu dalam mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Inflasi yang melibatkan makanan di luar rumah, makanan itu kita telah bulan Mac from 9.6 to 9.3% menurun. Itu sedikitlah maknanya contribution menu Rahmah ini. Itu boleh dapati nanti dalam laporan itu boleh kita berikan nanti. Dia contribute kepada mengurangkan inflasi makanan di luar rumah. Beliau menekankan Rahmah bukan saja menu, malah satu nilai yang perlu ada pada semua individu sekaligus memberikan kebaikan kepada rakyat. Tambahnya, konsortium Rahmah akan turut dilaksanakan dengan melibatkan pasar raya dan barangan harian. Ia secara langsung menarik lebih ramai premis untuk melaksanakan menu Rahmah. Beliau ditemui pada majlis pelancaran menu Rahmah KFC dan Pizza Hut di Ibu Negara. Dengan harga RM5 bagi satu set menu, hidangan tersebut boleh didapati di 1,227 rangkaian terpilih restoran KFC dan Pizza Hut seluruh negara. Baik, selepas ini amaran hujan lebat dan ribut petir di Makkah. Sebagai usaha menangani kenaikan kos ibadah haji setiap tahun serta meningkatkan perkhidmatan kepada jemaah Malaysia, Lembaga Tabung Haji TH memeterai kontrak selama 3 tahun dengan syarikat Masyarik Holdings yang berpangkalan di Mekah. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Saleh Said Abdul Rahman berkata kontrak itu membolehkan kos kemudahan dan perkhidmatan asas yang disediakan untuk jemaah dikekalkan pada kadar harga sama mulai tahun ini hingga 1446 Hijrah. Laporannya bersama Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah Al-Mukarramah.
Menurut Pengarah Eksekutif Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, kontrak 3 tahun bermula tahun ini telah pun dimeterai antara tabung haji dan masyarakat, seterusnya menetapkan dari segi perkhidmatan, kemudahan yang perlu serta butiran-butiran yang sedia dikawal selia oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pihak muassasah ataupun pihak masyarakat ini merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan dan juga perjalanan jemaah haji semasa berada di Mekah dan juga semasa masyair, iaitu apabila kita membawa jemaah haji daripada Mekah ke Arafah, Muzdalifah, Mina dan balik semula ke Mekah. Ini merupakan waktu yang puncak, waktu yang cukup penting dalam menyempurnakan ibadat haji. Tambah beliau lagi, kontrak 3 tahun ini sebagai langkah mengatasi kos kenaikan haji dalam jangka masa yang lebih panjang. Dalam usaha tabung haji untuk menangani kenaikan kos setiap tahun yang kita hadapi, inilah satu usaha kita, iaitu untuk memasuki satu kontrak pada jangka masa yang lebih panjang, bukan dalam bentuk tahunan, tetapi kita masuk dalam 3 tahun, iaitu ini dapat mengawal dari segi kenaikan kos, kerana kos ataupun harga yang telah dimeteraikan bersama ini adalah satu harga yang ditetapkan untuk 3 tahun. Dalam pada itu, pengerusi syarikat Masyarik Adnan Hussein Mandurah berkata mereka bersedia memberikan usaha dan kerjasama tenaga kerja dan fasiliti terbaik seperti dipersetujui oleh tabung haji. We are proud really that we signed agreement or contract for 3 years, and this gives us really more pressure for us to make the services better and better, to exceed the expectation of our brother and sister from Hajjaj from Malaysia. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. Dalam pada itu, amaran hujan lebat dan ribut petir di kebanyakan wilayah di Arab Saudi termasuk Mekah tidak menjejaskan aktiviti ibadah yang diatur untuk jemaah haji negara. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, keadaan cuaca berkenaan berlaku hanya seketika dan tidak dikategorikan sebagai bencana. Baru-baru ini, Direktorat Pertahanan Awam Arab Saudi telah mengeluarkan amaran kemungkinan berlakunya ribut pasir, hujan lebat dan juga banjir kilat di kebanyakan wilayah di Arab Saudi mulai pada 26 hari bulan Mei 2023 ini. Dan mereka juga menasihatkan orang ramai dan para jemaah haji untuk berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga apabila berlakunya hujan yang lebat ini. Dan dijangka keadaan ini akan berterusan selama 5 hari berturut-turut. Datuk Seri Said Saleh berkata amaran hujan lebat dan ribut petir itu telah dikongsi dalam kumpulan WhatsApp serta dimuat naik di aplikasi TH Hujjaj yang membekalkan maklumat penting dan panduan ibadah haji kepada para jemaah. Beliau turut menasihatkan jemaah haji supaya berhati-hati dan kekal berada di tempat penginapan atau masjid sekiranya berlaku hujan lebat, ribut petir atau angin kencang berdebu. Projek pembinaan blok wanita dan kanak-kanak di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan akan dilaksanakan dalam masa terdekat selepas pelantikan kontraktor utama selesai. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata projek itu yang mengalami kelewatan kini dalam peringkat akhir pelantikan kontraktor utama oleh Jabatan Kerja Raya JKR. Untuk pembinaan blok wanita dan kanak-kanak di Hospital Tengku Afzan sebenarnya kita akan mulakan dalam masa yang terdekat. Pihak JKR sebenarnya sedang dalam peringkat akhir bagi melantik kontraktor utama yang dijangkakan insya-Allah perkara ini kita akan laksanakan dalam bulan Jun akhir bulan Jun tahun ini insya-Allah. Kalau ikutkan dahulu katanya mungkin siap pada 2026 ini sebab kita dah terganjak. Ada terganjak lah.
Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerja ke Fasiliti Kesihatan Negeri Pahang hari ini. Turut hadir Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus dan Pengerusi Jawatankuasa Kejuaraya Pengangkutan dan Kesihatan Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif. Projek Blok Wanita dan Kanak-Kanak HTAA ini telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 pada 2019 dengan kos berjumlah RM605 juta. Projek dengan kapasiti 376 katil itu dijangka akan memberi manfaat kepada anggaran 564,000 penduduk negeri itu selain membuka peluang pekerjaan kepada 1,761 orang. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bukan sekadar seniman agung, malah turut berperanan menyebarkan dakwah Islam melalui filem arahannya. Perkara itu dinukilkan penulis Buya Kamal dalam buku Ilmu P. Ramlee terbitannya yang menyentuh beberapa konteks penyebaran dakwah oleh legenda itu. Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berkata, buku ini bukan sahaja mengandungi karya dakwah P. Ramlee, malah menjadi medium anak muda memahami tulisan Jawi. Produk-produk hasil karya almarhum Tan Sri P. Ramlee ini, apabila ada suluhan daripada teman-teman seperti penulis Buya Kamal ini, dia akan membantu menyusun cara anak-anak muda kita berfikir. Dulunya dalam bahasa Rumi dan hari ini dalam bahasa Jawi juga menggabung dan mengikatkan satu suasana yang terbaik untuk kita suburkan arena dakwah. Tulisan buku ini adalah merupakan salah satu contoh untuk kita suburkan dakwah dalam pelbagai arena yang ada. Tambah beliau, ia bukan satu usaha yang mudah namun membantu cara anak-anak muda berfikir dengan memberikan penekanan nilai agama, adab dan budaya. Beliau ditemui pada majlis bicara dan pelancaran buku Ilmu P. Ramlee di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL hari ini. Menghargai khidmat kepentingan dan pembangunan kepada negara, pengamal media diberi peluang mengadakan pemeriksaan mata dan telinga percuma. Program anjuran Persatuan Kebajikan Amal Makmur Negeri Perak itu diadakan sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2023. Pengerusi projek K. Nace Mutu berkata penjagaan mata amat penting khususnya dalam kalangan pengamal media, memandangkan hampir semua kerja dalam melaporkan berita menggunakan telefon pintar. Untuk media ini yang pertama kali kita adakan supaya dan juga kami sedang membuat persediaan dengan pihak optikal bahawa bagi satu perkhidmatan yang baik. Sementara itu bagi pengamal media, program yang diadakan itu dimanfaatkan sebaiknya. Ini kerana kekangan kerja membataskan waktu untuk melakukan pemeriksaan kesihatan. Dalam kita bertugas, kita memang tak ada masa untuk pergi cek mata, cek telinga. So kesempatan ni yang dianjurkan oleh pihak persatuan, dia memberi kesempatan pada media. Dalam kita bertugas, kita sempat juga untuk cek mata dan telinga. Saya pun wartawan juga kan. Inilah peluang nak cek-cek. Kalau tidak, kita tak ada masa nak pergi DH, nak tunggu lagi, lama lagi nak appointment sana, kena ambil masa 1 hari 2 hari. Baik, telah tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah. Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini. Jika jawapannya ya, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim, melestari gerakan dakwah. Selepas ini, Erdogan menang. Apa kesan pada geopolitik dunia? Recep Tayyip Erdogan kekal sebagai Presiden Turki selepas mengatasi pencabarnya Kemal Kılıçdaroğlu dalam pilihan raya pusingan kedua yang juga penentu. Erdogan memenangi saingan dengan 52.14%, manakala Kılıçdaroğlu mendapat 47.86%. Kemenangan Erdogan itu melanjutkan lagi pemerintahannya selama 5 tahun lagi. Ve tefeciler olacak demiştik. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdi
kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan jutaan penyokongnya di luar kompleks Presiden di Ankara. Tambahnya, sekarang ini adalah masa untuk mengetepikan semua perdebatan dan konflik ketika tempoh pilihan raya dan bersatu demi matlamat dan impian negara. Pilihan raya kali ini dilihat sangat penting ketika pembangkang percaya pihak mereka mempunyai peluang untuk menjatuhkan Erdogan. Kekuasaan Erdogan sebelum ini terjejas ekoran krisis sara hidup yang meningkat serta isu gempa bumi. Dalam pada itu, ketika berucap di Istanbul pula, Erdogan bersyukur dan berterima kasih kepada rakyat kerana tetap memilih pihaknya untuk memerintah. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine. Dengan 99.43% undi dikira, Majlis Pilihan Raya Tertinggi Turki mengumumkan Erdogan menang 52.14% undi, manakala pihak lawan 47.86%. Kemenangan Erdogan itu melanjutkan lagi pemerintahannya untuk dekad ketiga. Erdogan menjadi Perdana Menteri pada 2003 dan menyusul menjadi Presiden pada 2014. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Erdogan yang berjaya dipilih semula sebagai Presiden Turki yang ke-13. Dalam ucapannya, Perdana Menteri turut berkata beliau yakin Turki akan terus memainkan peranan yang konstruktif sebagai pemain serantau dan juga di peringkat global. Putrajaya katanya penuh harapan untuk menantikan kerjasama lebih rapat dengan Ankara dan meningkatkan lagi hubungan dua hala yang sudah terjalin sebelum ini. Erdogan, 69 tahun, berjaya mengatasi krisis ekonomi terburuk Turki dalam satu generasi dan menghadapi Pakatan Pembangkang paling kuat sebelum memenangi pilihan raya paling sukar itu. Lebih 64.1 juta orang telah berdaftar untuk mengundi, termasuk lebih 1.92 juta pengundi luar negara. Dalam pada itu, Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara yang juga geostrategis Azmi Hassan berpandangan Erdogan dijangka tidak akan mengubah polisi pemerintahannya selama 5 tahun akan datang. Ia termasuk melibatkan dasar ekonomi dalam mengawal kenaikan inflasi serta dasar geopolitik antarabangsa. Ya, cabaran ekonomi adalah cabaran utama. Mata wang lira jatuh merondong, inflasi 40% dan dilanda malapetaka gempa bumi pula bulan Februari lepas. Tapi hakikatnya sebelum pemilihan presiden lagi yang pertama tu, Erdogan menyatakan bahawa beliau tidak akan mengubah dasar-dasar ekonomi beliau. Umpamanya untuk mengekang inflasi, Erdogan percaya kaedah-faedah mesti direndahkan, mesti diturunkan. Berbeza dengan teori yang mengatakan kaedah-faedah itu ataupun OPR yang kita kenal itu perlu dinaikkan. Jadi kemungkinan besar kaedah-faedah yang rendah di Turki itu akan dikekalkan ataupun diturunkan lagi lebih rendah. Kerana Erdogan percaya itulah caranya untuk mengawal inflasi. Dalam pada itu, dari sudut geopolitik antarabangsa, Azmi melihat Erdogan kekal dengan kepimpinannya dengan meletakkan imejnya sebagai kuasa serantau dengan peranan besar dalam pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Jelasnya, ia dibuktikan sejak dulu lagi apabila Erdogan mempunyai hubungan baik dengan Presiden Rusia dan Ukraine. Jadi saya melihat dengan kemenangan ini, 5 tahun akan datang, kita akan melihat dasar Erdogan, bukan sahaja dasar politik tempatan, dasar ekonomi tempatan, tapi lebih menarik lagi dasar geopolitik antarabangsa akan lebih dikatakan diteruskan Erdogan. Sebab itu, beberapa jam selepas Erdogan diisytiharkan kemenangan, Presiden Biden, Presiden Macron, Rishi Sunak, daripada Perdana Menteri Britain dan juga daripada Sweden juga menghantar ucapan tahniah kepada Erdogan. Kenapa? Kerana mereka tahu Erdogan itu adalah dalam geopolitik antarabangsa akan memegang, akan meneruskan juga dasar-dasar yang dilakukan sebelum ini. Keputusan pilihan raya presiden menunjukkan Erdogan menewaskan pencabarnya dari Parti Pembangkang Sekular Kemal Kılıçdaroğlu dengan 4 mata peratusan.
Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Herman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.